Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azrul Samsudin selaku imam dan khatib kita pada hari ini. Siang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman tuan-tuan, program Korban Surah An-Nur telah kami buka. Jadi pada tuan-tuan yang ingin berturut bersama berserta dengan Surah An-Nur untuk mengajar korban, bolehlah mewasapkan nama kepada pihak ahli kuasa, dan juga harga sebanyak RM850 satu bahagian. Jadi saya bagi Pak Musa memohon segerakanlah pendaftaran untuk memudahkan kami membuat logistik penempahan lembu dan lain-lainnya. Jadi satu lagi, kalau sesiapa yang berminat untuk kuliah ustaz pada malam ini, Al-Fatihah Ustaz pun ada kuliah maghrib pada malam ini. InsyaAllah datanglah beramai-ramai untuk bersama-sama dengan kita berjemaah di surau ini, insyaAllah. Dan terus. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Alhamdulillahil qail ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk kesucian kalimah Allah yang Maha Agung. Hadirin Jumaat sekalian, baru-baru ini umat Islam digemparkan dengan isu penggunaan kalimat Allah, yang mana isu ini sebenarnya telah lama berlaku dan telah ada ketetapan-ketetapan dibuat dan diputuskan mengenainya. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri Selangor telah melarang penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan berkaitan agama Kristian di negeri Selangor. Baginda menegaskan bahawa penggunaan kalimah Allah dalam Bible, terjemahan bahasa Melayu, atau percetakan apa-apa buku dan tulisan agama Kristian dalam apa-apa bentuk sekalipun tetap dilarang penggunaannya di negeri Selangor. Titah baginda berpandukan kepada keputusan Jawatan Kuasa Fatwa bagi negeri Selangor mengenai isu tuntutan penganut Kristian terhadap penggunaan kalimah Allah yang diwartakan pada 18 Februari 2010. Dalam masa yang sama, Enakmen Agama Bukan Islam Kurungan Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam tahun 1988 telah dikuatkuasakan di negeri Selangor, yang telah menetapkan bahawa penggunaan kalimah Allah adalah suatu kesalahan untuk digunakan oleh penganut agama bukan Islam. Ini turut diperkuat dengan kedudukan undang-undang berkaitan halangan dan larangan penggunaan kalimah Allah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014 dalam kes Menteri Dalam Negeri lawan Roman Catholic of Kuala Lumpur. Dalam kes ini mahkamah memutuskan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan dalam penerbitan agama Kristian. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah Allah bukan terjemahan bahasa Malaysia kepada perkataan God. Sebaliknya, perkataan yang mewakilinya adalah Tuhan ataupun Dewa. Sekiranya dirujuk kamus-kamus, nescaya akan didapati perkataan Allah merujuk kepada nama Tuhan dalam kalangan orang Islam sahaja. Satu-satunya Tuhan dalam agama Islam atau nama Tuhan yang berasal daripada istilah Arab yang digunakan seluruh penganut agama Islam tanpa mengira bahasa. Wujud alasan bahawa kalimah Allah dituntut kerana ianya diguna pakai dalam Bible edisi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hakikatnya, ianya adalah kesalahan sejak awal penterjemahan lagi. Buktinya, Bible edisi bahasa Inggeris tidak menggunakan kalimah Allah sama sekali. Sebaliknya menggunakan perkataan God, yakni merujuk Tuhan Bapa, dan Lord merujuk Tuhan Anak. Justru, mengapakah mahu diterjemahkan perkataan God dengan kalimah Allah? Sehubungan dengan itu, penggunaan kalimah Allah oleh agama lain selain agama Islam adalah suatu perkara yang menyanggap konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala dan boleh membawa kekeliruan kepada umat Islam itu sendiri. Kalimah Allah ialah kata nama khas yang merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam. Apabila disebut nama khas, maka ianya adalah khusus.
istimewa, ditentukan atau diperuntukkan hanya kepada penamanya sahaja. Tidak sebagaimana kata nama am yang boleh digunakan pakai kepada kelompok umum seperti perkataan Tuhan, manusia ataupun perkataan haiwan. Allah Azza wa Jalla adalah nama Tuhan kepercayaan umat Islam. Justru, apakah agama yang menuntut penggunaan kalimah Allah ini tidak mempunyai nama Tuhannya sendiri? Penama yang dinamakan dengan nama khas mempunyai identiti, ciri-ciri atau sifat-sifat yang memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain. Sebagai contoh, rumah ibadat adalah kata nama am yang dikongsi bersama. Sebaliknya, istilah masjid untuk orang Islam, gereja untuk orang Kristian, dan good rawa adalah perkataan beridentiti yang membezakannya dengan yang lain. Justru, adakah rasional nama Allah boleh rujuk kepada dua Tuhan dengan identiti serta konsepnya yang berbeza dan berlainan? Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep ketuhanan adalah intipati atau pokok yang membezakan satu agama dengan agama yang lain. Identiti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dipercayai oleh umat Islam, konsepnya terkandung secara tuntas dalam suratul Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Esa, satu atau tunggal. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, esanya Allah Subhanahu wa taala pada zat, sifat dan perbuatannya. Esa Allah Ta'ala pada zat memberi maksud tiada pecahannya atau tiada taranya. Esa zat Allah Ta'ala adalah mutlak, bukan bermaksud satu dengan dua unsur atau satu dengan tiga unsur. Esa Allah Subhanahu wa taala pada sifat memberi maksud tiada seumpamanya atau tiada bandingannya. Allah Azza wa Jalla itu bukan Tuhan dengan sifat-sifat manusiawi, dan tiada manusia sama sekali yang memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Esa Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan memberi maksud tiada sekutunya atau tiada tandingannya. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam Al-Quran Suratul Ma'idah ayat 73, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim." Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan, padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini menunjukkan seseorang itu menjadi kafir apabila menyatakan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai Allah. Ini bermakna kalimah Allah itu tidak boleh digunakan kepada Tuhan selain Allah yang kita ketahui Maha Esa, yang membawa ianya ungkapan tersebut kepada kekufuran. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan agama bagi negeri ini. Ini suatu jaminan undang-undang dan menjadi prinsip utama dasar pemerintah dan pihak berkuasa agama dalam menjaga akidah dan tuntutan syariat Islam. Dengan dasar-dasar yang menjaga kepentingan agama Islam ini, umat Islam hendaklah mengambil peluang meningkatkan amalan masing-masing dan mempamerkan akhlak Islam serta mencerminkan keindahan Islam dalam masyarakat, berorganisasi dan bernegara.
Masyarakat bukan Islam juga perlulah menghormati agama Islam, dan umat Islam sebagaimana umat Islam menghormati kepercayaan agama orang bukan Islam. Elakkanlah sama sekali apa-apa juga perkara, isu atau persoalan yang menyentuh sensitiviti dan keyakinan antara berbilang agama di negara ini. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan dalam titahnya bahawa Tuanku sentiasa menekankan agar rakyat menghormati kepercayaan agama masing-masing dan tidak cuba untuk menyentuh sensitiviti agama lain yang boleh merosakkan perpaduan kaum di negeri Selangor ini. Jika umat Islam boleh menghormati penganut agama lain dengan tidak mencampuri urusan berkaitan agama mereka, maka Tuanku juga menggesa agar penganut agama selain dari Islam untuk menghormati penganut agama Islam, khususnya dalam penggunaan kalimah Allah yang menjadi pegangan utama umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah memahami bahawa kalimah Allah adalah lafaz yang mulia ataupun disebut dengan lafzul jalalah, yang perlu dipelihara kesuciannya daripada dipermainkan, dipersendakan atau diletakkan di tempat yang salah. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa pada zat, sifat dan perbuatannya, dengan penjelasan tiada tara, tiada banding dan tiada tandingan baginya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan yang kamu, Tuhan kamu yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadanya dan ingatlah Dialah yang mentadbirkan segala-galanya. Suratul An'am ayat 102. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaz
واحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.